Sebab tu kata Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu dalam syarah pada hadis tersebut, dia kata apa? Kemungkinan orang yang terkemudian itu lebih alim daripada orang yang terdahulu. Mungkin. Benda tu mungkin. Rubang balagh atau amil sana. Mungkin orang yang terkemudian nanti. Mungkin kita sekarang ni tahun 2011. Mungkin anak saya nanti tahun bila? Tahun ni kan? InsyaAllah. Ataupun 10 tahun lagi bila dia dah besar, ataupun 20 tahun lagi bila dia dah jadi remaja, dia dah menuntut ilmu pula, mungkin dia lebih alim daripada ayah dia sendiri. Saya tak kata saya alim, tapi mengaku pilah sikit, orang tak kata apa kan. Maksudnya orang panggil apa? Dia mungkin lebih faham daripada apa yang saya faham. Sebab tu orang panggil apa? Hadis tersebut sebagai dalil dan bukti bahawa Nabi tidak meletakkan hanya satu kaum sahaja yang boleh untuk menyampaikan perkara tersebut tanpa memberi tazkiyah kepada kaum lain. So, Nabi juga bagi sertifikat. Mungkin akan ada tempat itu, tapi mungkin kata Nabi rubah ni sikit sangat lah, maksudnya terlalu sedikit sangat orang yang kemudian akan alim pada orang yang dulu. Maksudnya orang dulu lagi banyak alim pada orang kemudian. Jadi macam mana nak dapat benar tu? Nak dapat benar tadi macam mana? Sudah penting kepada ilmu sanad. Tapi sanad mana? Sanad riwayah. Itu yang paling penting. Kita akan bersama Ustaz lagi. Saya nak teruskan soalan lagi kepada Ustaz Nasrul. Dan soalan ni saya nak tumpukan kepada pelajar-pelajar Al-Azhar yang talaki di Masjid Azhar. Jadi kalau kita lihat pada hari ini, ramai pelajar-pelajar yang datang untuk ilmu di Masjid Azhar, dan mereka cuba untuk duduk dengan para ulama mungkin selama sebulan, 2 bulan, ada 3 bulan. Tapi ramai juga di kalangan mereka, lepas duduk 3 bulan, 4 bulan, mereka rasa jemu, mereka rasa bosan. Ya, mungkin disebabkan pertama sekali mungkin mereka kata kitab-kitab Quran ni payah nak faham. Belajar begitu, belajar contoh kitab Syekh Bajuri, dan kalam-kalam luahnya terlalu tinggi, dan mereka kata kadang-kadang belajar dengan Syekh Azhari tak habis. Maksudnya belajar kitab tak khatam. Jadi macam mana pandangan Ustaz terhadap cara untuk memandu pelajar-pelajar kita untuk talaki dengan syekh-syekh di Masjid Azhar? Terima kasih kepada pengurusi. Yang pertama, dia bukan kita cerita bagaimana tu, bagaimana. Kita kena faham tu masalah kita tak mahu yang tu. Kena punca masalah, lepas tu baru selesai. Dia tak boleh selesai tu. Serupa ni lah, Melaka kan terkenal dengan rumah mengandung. Ni lah, sekolah-sekolah mengandung. Betul? Orang kata ini realiti, tak boleh tak mengaku. Kena mengaku dan tu maksud dia ada rumah mengandung. Maksud sekarang nak selesai masalah mengandung, kena buat sekolah mengandung. Sulit kan? Sama saya sebut lah. Ini dari segi pemikiran sebagai pendidikan lah. Tak cerdik. Kita mengandung, nak selesaikan masalah orang-orang mengandung, buat sekolah mengandung untuk mentarbiah mereka bagaimana jangan mengandung lagi depan. Orang nak cerdik lah. Maksudnya sebelum buat sekolah mengandung, selesaikan dulu masalah kenapa mengandung di luar nikah tersebut. Selesai punca masalah dulu. Bukannya terus buat benda nak seolah-olah nampak macam punca penyelesaian, padahal bukan penyelesaian. Itu maksudnya nak menyebarkan lagi. Maksudnya lepas ni orang yang mengandung luar nikah, ada publik fikir, ada sekolah betul, ada tempat pembelaan. Maksudnya bukan kita nak kata kena abaikan golongan ni, tidak. Kena didik dulu. Kena didik dulu mereka kenapa boleh sampai menjadi peringkat macam tu. Jadi hadirin dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, punca masalah utama kenapa kita kadang-kadang jadi bila mengaji jadi malas. Jadi malas. Yang pertama kerana kita tak boleh nak pilih kemampuan kita di mana. Di mana? Sebab tu doktor kalau masuk kuliah, kalau masuk kuliah sebagai doktor, nak masuk doktor perubatan, dia boleh ke terus pergi mengaji kitab kat kuliah tahun 6? Taklah jejeh otak tuak ke telinga. Budak tahun 1, darjah 1, ada tulis dia nak pergi mengaji kita darjah 6 punya. Dia kata payah nak mampu ini. Tapi bila naik darjah 6, dia kata kalau turun darjah 1 boleh taubat nombor 1 tiap hari. Tiap-tiap hari, kan dia tak tahu. Tiap-tiap hari dapat nombor 1. Kira apa? Senang nak mampu. Jadi bila dia nak rasa senang tadi, selepas dia lalui benda tu tidak, lepas dia naik peringkat baru dia rasa senang lepas tu. Kita ni kadang kita tak tahu peringkat kita. Kita tengok ada kitab mengajar, kita tulis, cantik kitab ni. Kitab ni sedap ni. Ibnu Jinni, dalam kitab ilmu nahwu. Ni Ibnu Jinni mengaji jadi jin tu. Kira buat pening. Tak lah nak pening mengaji. Kitab Ibnu Jinni, kitab tinggi. Bukannya kitab nahwu. Lurah dalam nahwu, orang panggil apa? Fiqhun nahwi. Fiqh nahwu tu bukannya kitab nahwu tu.
speed kamu nak ambil pada Ibnu Jinni. Kita nampak orang mengajar kita si bawah. Oh, ni syok ni. Hak ni pengasah ilmu nama. Kena ngaji tak ada tu. Tak dapat nak. Yang tu dah. Ataupun doktor-doktor sendiri pun sama lah. Tak payah baca kitab doktor. Kita tulis baca kitab Ibnu Sina. Al-Qadun Fiqh. Canon of the Canon tu kan. Canon of the medicine. Ingat sikit lah kan. 2 kali dah tenang dengan saya dah. Saya sekali lagi. Saya 2 kali. Jadi baca kitab tu tulis kan. Nak baca kitab-kitab tu maksud dia kena doktor yang pakar. Baru dia boleh baca dalam bahasa senang. Betul tak? Jadi kita nak kena faham turas. Turas ni benda yang kenapa ulama tu dalam pertama nak kena cerita. Kenapa kitab ulama dulu tulis payah? Kenapa? Bila baca kitab ulama dulu, baca kitab ulama lah jadi mudah. Kenapa? Nak bezakan zaman. Zaman dulu orang-orangnya juhud. Zaman lah orang-orangnya pemalas. Jadi ulama raikan zaman lah yang pemalas-pemalas. Jadi tulis kitab yang mudah faham sebab orang ni malas. Malas nak ngaji, malas bertuan sebab tu. Sebab tu ulama dulu baca dan tulis kitab yang payah. Nak kena cari dhamir kalau kata bahasa Arab. Dhamir tu saja kena cari lah. Sebab tu antara ilmu yang kita mengaji dan kita turas, nak kena kembalikan dhamir kepada siapa? Dhamir hu, huwa, hu, ha. Nak kembali kepada mana? Kena baca 2-3 line lah. 2-3 line, 2-3 baris lah. Dhamir dia baru temu. Baca 2-3 baris lah, baru temu khabar. Mubtada atas sekali, khabar bawah tu sekali. Kita mengaji biasa Muhammadun Karimun. Senangnya khabar dia. Terus jumpa sebelah dia. Yang main kawan ni, betul-betul banyak. Karimun ke bawah lagi. Karimun ni nak elok apa ni? Pening kepala cara, banyak khabar. Sebab apa? Sebab dia panjang. Maksudnya kita buang jumlah tadi ni, hak yang 3 baris tu. Kita gabung balik, kena makna dia tu. Hak atas tadi semua sebagai tafsiran saja. Faham tak? Kenapa ulama buat begitu? Nak suruh mengaji. Semuanya kembali pada masuk yang asal kita bincang. Ya tak? Semuanya nak suruh mengaji semua. Sebab tu doktor-doktor pun, saya masuk sekali dua-dua, turas dan juga muasir, al-asalah wal muasarah. Jadi kalau doktor-doktor pun nak baca kitab, doktor dia tulis senang tulis kan? Ada tulis doktor yang kita nak ngajak kita dalam kuliah, dia tulis senang tulis kan buku tadi. Macam mana nak bedah orang? Cara yang pertama, step tulis dia bagi. Masuk bilik pembedahan, pakailah baju yang elok berwarna. Apa warna pun tak apa, kan? Cuma kalau bagi warna putih, dia kata kena baju merah, kan? Tak apa lah, ikut hospital lah. Ada pakai baju biru, ada baju hitam, kan? Ada kan? Hospital pakai baju hitam, dah baju biru. Ada apa no? Baik, cukup dekat tu. Kita pergi ikut lain. Tu maksudnya adakah doktor akan tulis step by step, pegang pisau macam mana apa semua? Tidak, dia tak tulis mudah macam tu sangat. Dia akan terang dulu secara prinsip asas, kemudian masuk sikit-sikit ilmu mana yang patut dipelajari. Kalau nak dipakar bedah, tak mau biologi kena hati. Dia biologi kena hati kan. Kalau tidak macam mana nak jadi pakar bedah, nak kenal badan macam mana? Silap orang sebut sakit perut, dia ingat perut kat mana perut? Kena bedah belakang. Baru kenal perut. Lagi kenal tulang belakang. Jadi maksudnya dia kena tahu cara dulu, baru dia nak kena masuk ke dalam tersebut. Maksudnya tak ada seorang pun yang akan nak bagi mudah untuk jadi orang yang hebat, atau kena jalan-jalan yang susah dulu. Sebab tu dalam hadis pun Nabi sebut apa? Al-jannatu huffat bil makarih. Dia wal naru huffat bi syahwat. Dia tak? Syurga tu dikelilingi dengan benda yang susah. Neraka dikelilingi dengan benda-benda yang seronok. Senang. Jadi maksud nak sampai tempat yang syok, kena payah lah sikit. Faham? Nak sampai tempat yang syok, kena payah lah sikit. Nak sampai tempat yang tak syok, senang je, tak ada masalah. Maksudnya nak jadi doktor yang tak apa nak hebat, nak jadi ulama yang tak apa nak hebat. Ulaimah tu tasghir kepada ulama. Jadi kalau nak jadi orang itu boleh, tak ada masalah, mudah je jalan dia. Buat ikut suka kita, jadi ulama muqarrar, ngaji, balik kampung ngajak, ada ghair muqarrar, makruf. Yang ni baca, yang ni ghair muqarrar. Buat kitab lain pula. Maksudnya ada kitab-kitab tertentu yang tidak dibaca kerana ghair muqarrar. Sampai tahun 4 kuliah usuluddin. Kalau kuliah usuluddin, tahun 4 bisa kitab usul fiqh. Dia mengaji kitab apa? Baru asal-asal kepada tasyrik. Usul tasyrik apa dia? Kitab sunnah ijma' qiyas. Tu pun muqarrar. Lepas tu tak masuk masalah mursalah, istihsan, tak masuk. Kemudian tak bincang lah belakang wujubu apa ni?
takhirul bayan an waqtil khitab, apa hukum dia? Lepas tu taqdimul bayan fi waqtil khitab, bincang lagi masalah berkenaan dengan nasikh mansukh, tak bincang benda tu. Jadi cukupkah kalau kata dengan 4 tahun kita tu, hanya sekadar 4 kawat tadi kita dapat? Tu pun tak semua. Quran, sunnah, ijma' qiyas pun tak semua kita faham. Dalam usul fiqh satu bidang ini. Hatta kalau kuliah tafsir sekalipun, adakah semua kitab tafsir dia baca? Tak baca. Dia dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Masuk sekarang ni kita kena kenal bagaimana cara nak masuk pada ilmu turas tersebut. Macam mana kita nak kena rasa seronok. Dan adakah cukup sebab kita kata mengaji lama. Syekh Imad Afad baca kitab Hasyiah Baijuri selama lebih kurang dekat 7 ataupun 8 tahun. Bermula tahun 2002, 2001. Sebelum saya datang ke Mesir lagi. Saya datang 2004 tu masih lagi babu as-solat. Bukan masih lagi babu solat, dah babu solat. Sebab depan di belakang pun dah banyak dah. 3 tahun baru solat. Selepas tahun 2000 sampai tahun 2010. Daripada tahun 2001 sampai tahun 2010, 9 tahun baru habis Hasyiah Baijuri 2 jilid kitab. Maksudnya orang akan komplain, kata lama lah mengaji Mesir ni. Kalau mengaji talaqi lama, takkan kami nak duduk sampai 9 tahun, 10 tahun. Jadi ada yang bagi alasan macam tu. Kenapa? Kerana terlalu lama. Baik, kita kata apa ni, yang pertama, sebab kita punya juhud lemah. Ulama-ulama dulu, kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu belajar dengan Al-Imam Allahumma salli ala Hammad ibni Sulaiman. Imam Abu Hanifah mengaji dengan Imam Hammad Sulaiman berapa tahun? Berapa tahun sahabat? 40 tahun. 40 tahun mengaji dengan Imam Hammad bin Sulaiman. Selepas 20 tahun pengajian, Imam Abu Hanifah buat majlis di satu tiang, kata Syekh Usama, dia cerita, buat majlis di satu tiang di masjid di Kufah. Dia buat majlis baru, dah 20 tahun mengaji. Oh gila, 20 tahun ni PhD 5 lah. Kalau kata ikut orang zaman lah. Kalau kata buat master di Malaysia, setahun setengah dah habis. So kalau kata 10 tahun, kalau kata 10 tahun, 20 tahun, berapa banyak master dia boleh habis? Tak dapat nak syok. Apa panggil? Kalau doktor 5 pula, kena panggil 5 kali doktor. Doktor Ahmad Nazrul. Oh, kalau apa? Jangan panggil sekali. Saya 5 doktor. Seperti mana yang disebut oleh seorang budak di dalam cerita Qalisha. Saya 3 kali haji. Panggil 3 kali haji. Haji. Orang ada kan? Sebab 3 kali haji. Sebab tu suruh panggil 3 kali haji. Syok dia. Nampak? Jadi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Memang lama, tapi cuba tengok macam mana ulama dulu mengaji. Tidak mengenal erti waktu tersebut. Waktu dulu zaman tu penting. Lepas tu bila Imam Abu Hanifah mengajar, selepas 20 tahun mengaji, duduk di tiang, Imam Muhammad bin Sulaiman utus seorang murid, tanya siapa, kelas ramai sangat tu. Kelas ramai semua. Oh, ulama muda mengajar. Ada ulama yang baru mengajar di masjid di Kufah. Siapa nama guru tadi? Abu Hanifah. Norman. Oh, anak murid. Kata Imam Muhammad, suruh anak murid dia seorang, hang tolong kita tanya soalan kat dia. Soalan dia macam ni jawapannya. Kalau dia jawab macam ni, kata tak betul. Kalau dia jawab macam ni pun tak betul. Jawab macam ni baru betul. Nampak tak? Ada soalan yang dia jawab. Kemudian pergi tanya pada Imam Abu Hanifah. Ada satu soalan dia tanya, apa hukum? Saya tak ingat lah soalan dia. Apa hukum sekian-sekian? Imam Abu kata boleh? Tak. Imam Abu kata harus. Tak. Cik, dia jawab, dia kata tak pula. Lepas tu dia kata, habis tu boleh ya? Boleh pun tak betul. Dua-dua tak betul. Habis tu macam mana? Tafsir. Oh, ada tafsir dia. Kadang boleh, kadang tak boleh. Tak boleh, jawab tak boleh tu boleh. Lepas tu kata Imam Abu Hanifah, ni kamu main tanya, ni bukan soalan kamu, aku tahu lah. Dan jawapan yang kamu bagi bukan jawapan kamu, tapi ni jawapan Hammad ibn Sulaiman. Betul ataupun tidak? Dia kata ya betul. 3 soalan dia tanya, dan 3 soalan tidak mampu dijawab oleh Imam Abu Hanifah dengan cara yang tepat. Melainkan kena ada tafsir. Jawab betul, tak betul, tak kena jawab tafsir. Jadi Imam Abu Hanifah kata, tutup kelas hari ni, mengaji balik. Berapa tahun? 20 tahun lagi. Boleh. 40 tahun mengaji. Zaman lah mengaji lama sikit, komplain, marah, kata aku orang masuk metro. Kalau mengaji lama sikit, masuk metro tu. Apa mengaji lama-lama tak habis. Jangan bagi orang macam ni mengajar di Malaysia. Nanti akan menyesatkan kerana tidak mendapat sertifikat daripada Azhar Syarif. Allahu Akbar. Ada macam tu lah. Kita akan sama lagi Ustaz tadi. Ya. Saya nak sejukan soalan seterusnya pada Kurang masalah kalau cakap tu. Saya nak teruskan soalan kepada Ustaz Azam berkaitan dengan ilmu turas. Ada orang kata kita ni tak perlu belajar ilmu turas.
kita hanya perlu belajar ilmu yang berkaitan dengan ilmu muasarah. Kerana ilmu turas ini ditulis oleh ulama-ulama kuno, ulama tradisional, dan bahasa-bahasa dalam turas itu tidak dapat difahami oleh orang kebanyakan. Jadi untuk menyelesaikan masalah masyarakat pada kita ini, kita perlu merujuk kepada ilmu muasarah saja tanpa perlu kembali kepada ilmu turas. Apa komen Ustaz? Ada isu. Bismillah, wassalamualaikum warahmatullahi. Tentang persoalan ramai yang kata turas ini tak amal lah kot, kan? Mungkin setengah kata turas ghairu mufid fi asrina. Ngaji kitab-kitab turas ni kurang dia punya faedah dan kesan dia di zaman kita ini. Sebab boleh jadi macam saya sebut, bukan semua benda disebut dalam kitab-kitab dulu. Kita masih dalam masalah hukum hakam, banyak benda yang dalam kitab dulu tak disebut. Bukan, banyak benda yang berlaku sekarang tak ada dalam kitab-kitab zaman dahulu. Jadi ada setengah mengatakan kitab-kitab turas ni tak perlu, cukup dengan kita baca kitab-kitab moden. Ataupun mungkin alasan yang disebut oleh Muslim Hadis tadi, dia kata bahasa susah dan sekian-sekian. Jadi sebelum kita nak tengok susah tak susah, kita kena faham masalah apa itu turah dulu. Turah ni kita tak tahu lah, kita lama. Bila sebut turah ni, kebanyakan orang kata kitab yang 100 tahun sebelum kita tu, kitab turah lah, kitab yang dah lama. Cuma disebut oleh Fadhilul Syekh Amru Al-Gurdani, mudir di Darul Ifta, dia sebut, dia kata ulama-ulama karang kitab ni, ulama-ulama kitab lah, ulama saya kita kena faham. Sekarang kena orang Islam ni dia sendiri tak sedar nilai ulama-ulama dia. Ulama-ulama kita ni dari segi pemikiran yang penuh dengan strategi dan juga pemikiran yang penuh dengan kita punya metodologi dan pasal-pasal tinggi sikit ni. Dia ada sistem dia, dan dia ada dia punya cara berfikir dia. Dia karang kitab tu bukan sekadar nak tulis poin-poin, dia bukan sekadar nak menceritakan hukum hakam. Dalam kitab turah ni, terutama sekali dalam kitab hukum hakam, kitab fiqh ni, dia sertakan sekali dalam tu ialah dia akan keluar, bila belajar kitab tu, kita bukan sekadar keluar dengan tahu hukum, dia akan keluar dengan kemahiran. Ini yang paling penting. Yang ni dibesarkan di Fadhilul Syekh Al-Ijma'. Tujuan belajar kitab turah bukan sekadar nak berhenti pada masalah-masalah dalam kitab, tapi ialah untuk kita tahsilul malakah, untuk kita dapat keluarkan kemahiran yang ada dalam kitab tu supaya kita dapat pada jiwa kita. Kalau kita sebut kalau kemahiran diperlukan, kalau Ustaz Abdullah sebut, untuk bina negara Islam ni lah kita perlu kepada fuqaha. Kita perlu kepada orang yang boleh, dia timbul isu hukum hakam baru, dia boleh keluarkan hukum tu, dia boleh selesaikan masalah tu. Yang ini yang kita akan dapat dalam pengajian kitab-kitab tu. Sebab itu, macam Ustaz Abdullah tekan tadi, itu penting. Memang kena berguru, memang kena berguru. Sebab guru lah yang akan pilih kitab yang sesuai untuk dia ajar. Kitab mana pula dia pilih kitab tu sesuai untuk bina kemahiran. Kitab mana pula bila dia ajar akan sampai pada matlamat dia. Kalau baca sendiri, baca ikut dah lah. Kita tak boleh keluarkan kita punya matlamat tadi. Jadi yang kepentingan kena faham masalah susahnya turah ini ataupun turah ini tidak faedah, itu pemahaman yang paling salah sekali lah. Cukup kita rekahkan sebut dalam kitab turah tu, dia kandung dalam tu bukan sekadar isi, tapi dia terkandung yang tersirat dia adalah kemahiran. Yang ini hanya akan dapat daripada orang yang belajar dari guru-guru yang diperlihatkan. Sebab tu bila kita sebut, Ustaz Nadrul sebut, tak cukup sekadar pergi ke kuliah. Kita faham lah, sebab kitab kuliah kebanyakan yang ditulis oleh profesor-profesor untuk memudahkan, untuk kita dapat maklumat dan dapat apa kita punya kefahaman dalam masa yang singkat. Tapi untuk bina kepakaran, untuk bina orang yang ada kefahaman mendalam, memang mau tak mahu kena duduk berguru. Dan guru macam Ustaz sebut, kena ada tempoh yang lama. Untuk, bukan lama tu mungkin orang kata lama Ustaz macam mana ni. Kalau guru tu guru yang memang perkenalkan, dia akan tahdidkan, dia akan mampu lah dengan perancangan dia, dia akan sebut sekian-sekian, dia akan bagi tahu. Tapi tak lama tu kena faham lah, sekurang-kurangnya tu macam saya sebut tu 10 kena ada lah. Jangan duk kuasa dapat ijazah 4 tahun, lepas tu dia rasa dia balik jadi alim al-alamah mujtahid mutlak. Aku muftikan, aku fatwakan sekian-sekian ni haram. Haram. Tak boleh lah. Masalah puak-puak tu minat nak yang sikit. Masalah mereka ni kena dia realiti dia. Masalah mereka ialah mereka hanya berpada dengan kitab, kemudian dengan bacaan sendiri. Ataupun bila kita tanya mereka, siapa syekh kamu? Saya pernah berguru dengan syekh sekian-sekian sebanyak 3 jam dalam hidup saya. Kita ni ngaji dekat 10 tahun untuk dapatkan bukan sekadar isi, nak dapat kemahiran. Bagaimana isi ni keluar, bagaimana nak tatbikkan isi ni pada zaman moden.
Bagaimana kita nak dapatkan kemahiran kitab ini untuk kita selesaikan masalah semasa? Ini tak akan dapat melainkan dengan kita mengaji kitab-kitab yang memang terkandung benda ni. Tak semua kitab ada benda ni. Sebab yang pilih itu siapa? Guru kita yang akan pilih. Dia akan pilih buku yang sesuai, yang akan melahirkan kesadaran kefahaman dan terhadap isu. Tapi dia akan melahirkan kemampuan dan juga bakat untuk menyelesaikan isu-isu yang baru yang akan datang. Terjemahlah dalam masalah fiqh ke, dalam masalah hadis ke, dalam masalah masalah akidah ke. Semuanya itu terkandung dalam kitab-kitab ini. Jadi sebab masalah pemilihan kitab, sebab tu anda sebutlah dalam pembinaan diri seorang penuntut ilmu itu untuk jadi ulama yang cukup baik ataupun ulama yang sebenar, dia ada 4 perkara kunci utama. Yang ini juga disebut oleh Fadil Syekh Amrul dan ini anak murid Syekh Jumaah lah, mudir kita betul yang mengajar bagian yang baru-baru ni lah, yang pecah ni, mudir dia. Bukan dia pecah, anda faham? Disebut syarat yang pertama mesti ada syekhun fattah. Mesti ada guru yang jadi orang yang buka jalan. Syekh itu maknanya bahasa kita syekh itu bukan syekh. Syekh ni pakar lah, orang yang ahli dalam bidang tersebut. Mesti ada guru yang membuka jalan. Terang istilah-istilah kita dengan ilmu perkataan ini apa makna dia, yang ni apa istilah ni, apa kandungan dia, apa faedah dia. Syekhun fattah. Yang keduanya mesti ada al-kutubus sihah, buku-buku yang diiktiraf. Kutub sihah ni kitab-kitab yang sahih. Sebenarnya bukan semua buku sesuai untuk buat kelas. Ada buku untuk rujukan. Buku ini walaupun kecil, tapi dia akan bagi kita kemampuan untuk boleh buat rujukan sendiri. Jadi kena ada kutub kitab-kitab yang diiktiraf dan terima pakai oleh ulama. Ulama akan pilih kitab-kitab itu untuk mengajar. Sebab tu penting ada guru. Dengan ada guru tu dia akan selesaikan masalah yang selepas pada tu. Kutub sihah ni guru yang akan tentukan. Lepas pada tu kena adalah aklun rajah, kena adalah akal cerdik sikit. Maksud cerdik sikit tu bukan yang kata Ustaz saya dapat stan jahit, saya tak cerdik lah Ustaz, saya kena dapat muntah baru cerdik. Tak. Maksud aklun rajah ni akal yang sesuai dengan bidang itu. Otak dia memang otak yang boleh masuk dengan bidang. Macam kita ni boleh masuk lah. Yang boleh main mesti mengaji agama ni otak yang layak lah, berkelayakan untuk ambil bidang agama. Otak pelajar medik sesuai untuk bidang medik. Jadi ada kemampuan lah disebut kemampuan untuk isti'ab, untuk memahami ilmu-ilmu yang diajar. Yang last sekali yang penting disebut al-mudawamatu wal ilhah. Mesti berterusan. Berterusan setiap hari. Kena ada tambahan, kena ada proses tu dalam tempoh yang diletakkan tu mesti berterusan. Tak boleh mengaji 3 bulan, berhenti 4 bulan. Mengaji 4 bulan, sambung balik cuti 4 bulan pula. Jadi dalam tempoh yang peringkat awal tu mesti tempoh yang berterusan. Sebab tu macam sahabat tu tadi, bila jemu 3 bulan berhenti, tak boleh. Dia mesti sabar lah, sabar. Berterusan sekali sampai dah bakat tu terhasil. Kalau buah pun dia nak ranum, hari ni kita biar dia melekat, sekejap lah, bulan depan sambung balik. Pergi bubuh balik dekat pokok. Boleh masak tak? Tak masak. Sebab tu disebut al-mudawamatu yang berterusan. Yang keduanya al-ilhah, mesti sungguh-sungguh. Jadi cukup sekat tu lah. Aku lupa lagi sahabat. Assalamualaikum. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Azam. Jadi tak salah kalau saya katakan penuntut ilmu yang nak belajar ilmu agama dan nak menjadi pakar dalam satu bidang ilmu agama, dia tidak boleh berpada dengan ilmu-ilmu moden saja. Tidak boleh berpada dengan ilmu-ilmu muasarah saja. Baca kitab tafsir Qurtubi atau baca kitab yang penulis-penulis moden. Kalau belajar medik tak apalah. Ya, kalau seorang nak menjadi pakar dalam bidang ilmu agama, maka dia perlu mendalami kitab-kitab turas. Ya. Dan saya nak teruskan soalan kepada Ustaz Nazrul. Mungkin saya kira soalan terakhir kot, mungkin sebab masa mencemburui kita. Jadi Ustaz Nazrul, saya nak tanya soalan. Apakah ilmu-ilmu yang patut dikuasai oleh seorang penuntut dalam ilmu agama, dan kalau boleh ilmu yang perlu dikuasai juga oleh seorang pendakwah, sebab dia belajar medik. Untuk menjadi seorang pendakwah, apakah ilmu yang perlu dikuasai secara umumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, sebelum saya terangkan ilmu tu, saya nikah je ilmu tu, kita dah maklum mabadi ulum yang kita mengaji dan kita dah buat daurah 3 hari sebelum ni. Ada kaitan di antara perkara tersebut. Saya tambah sikit dengan apa yang Ustaz Azam sebut tadi berkenaan dengan turas dan sebagainya tadi ni. Perlu pada guru kan, Syekhun Fattah, Akhul Rajah, Mudawamatul wal Ilhah lagi kedua. Aku terus sihat ya. Dan satu pernah disebut oleh Edison. Edison ni seorang lelaki di kalangan orientalis. Bukan orientalis dia. Orientalis sebut orientalis. Dia sebut dalam satu kalam dia kata berkenaan dengan untuk ilraqkan turas. Kita buang dia turas ni, buat nak dapat turas-turas lagi.
Turah-turah ni dia kata seumpama kita nak kembali balik kepada zaman menggunakan arang batu untuk nak menghidupkan kereta api. Nak kena patah balik zaman arang batu tu, nak kena hidup kereta api. Sedangkan zaman kereta api dah ni ada yang dah guna solar lah. Lepas zaman arang batu naik petroleum, lepas petroleum naik zaman solar. Lagi guna cahaya matahari je, ujung laju jalan. Jadi seolah-olah dia kata nak kena patah balik. Ni buang masa, dia kata buang masa, rugi. Ini antara pandangan orang yang kata tak perlu kepada perkara tersebut. Jadi kalau kita jawab balik, dia mudah je. Nak sampai ke solar, mau tak mau kenalah mula dengan arang batu. Kalau tidak, hampa tak boleh nak fikir macam nak sampai ke solar. Jadi maksudnya nak nafikan tauhid asal lah, tak kenal. Seperti mana seorang nak boleh berjalan, macam mana nak kata dia boleh berjalan kalau dia tak merangkak dan menerak dulu. Ya. Budak ni, kau boleh faham ke bahasa dia? Dia takkan boleh untuk nak merangkak kalau dia tidak menerak. Pertama dia kena pusing menerak dulu, baru boleh untuk nak mula jalan merangkak pula. Maksudnya kena ada step, baru boleh. Ni bukan boleh keluar-keluar perut jalan. Kita bukan nak kambing. Kita bukan nak kambing dia berlari pun. Sebab anak kambing dia ada masalah lain, anak kijang dia ada masalah lain. Sebab dia perlu untuk berhadapan dengan binatang-binatang buah yang lain, yang terpaksa kalau dia tak boleh lari. Beranak pula nak kena merangkak dulu, teruk lah. Tak ada lah kijang baru kan. Cekok tu lah pok dia. Pok dia dengan mak dia. Elok beranak anak yang sehingga lah syok. Syok apa boleh makan, dah memang merangkak dia pula. Dia tak boleh lari. Jadi dalam hati Allah tu yang pertama. Baik. Ilmu apa yang perlu bagi seorang penuntut ilmu agama? Masuk sekali dengan para doktor. Kalau untuk menjadi seorang yang hebat, saya masih dalam pembinaan. Kalau saya cerita ni bermakna saya dah sampai pada perkara tersebut. Masih lagi dalam perjalanan. Dan tak sampai kepada mahathah dia lagi. Mahathah yang kita nak sampai tu. Jadi kalau sampai ke mahathah tu pun tak boleh mengatakan bahawa saya dah sampai. Ada mahathah yang lebih jauh lagi yang kita akan pergi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ilmu kita mengaji apa pun untuk menuju kepada Allah. Yang itu paling utama. Baik, ini dalam hati Allah antara ilmu-ilmu yang penting. Kalau untuk menjadi seorang faqih, disebutkan oleh para ulama, perlu untuk menguasai ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ilmu Al-Quran dan Sunnah itu secara umum. Secara khususnya Al-Quran, nasikh wa mansukh. Ilmu Al-Quran, asbabun nuzul, ilmu Al-Quran. Apa lagi? Ilmu tanasub aswar, surah dengan surah, sibak wal lihaq. Ada kan? Ilmu sibak wal lihaq. Sebab kalau tidak tahu sibak dengan lihaq, tahu saudara? Sibak lihaq tahu. Sibak lihaq ni ada ayat yang depan, ayat belakang, kait dengan antara ayat tersebut. Sebab tu kalau tidak tahu sibak dan lihaq, orang akan berkeluar hukum tak kenal. Fawailul lil musallin. Itu yang baca. Dia tak baca yang lihaq lepas ni. Alladzina hum fi salatihim sahun. Baca qalih lah. Ni bila Allah ayat berat, tengok. Jangan sembahyang. Rugi jangan sembahyang. Sembahyang kamu celah juga, kena celah. Sebab dalam Quran Allah sebut fawailul lil musallin. Berkeluar ayat tu. Kalau orang tidak tahu ilmu lihaq dan sibak, dia tak mampu nak jawab. Dia takkan mampu nak jawab balik. Bacalah habis. Ayat tu alladzina hum fi salatihim sahun. Orang yang lalai dalam sembahyang tu yang wailun, yang dicela. Bukan dia semua. Faham? Baik, maksudnya itu ilmu Al-Quran. Ilmu As-Sunnah, maksudnya kenapa saya cerita sampai peringkat macam tu? Ini untuk jadi seorang yang betul-betul hebat. Kalau sekadar nak jadi orang yang biasa, ya, kalau mengaji Quran saja tu pun nak jadi pakar Quran, nak jadi ahli qiraat, pertama kena mengaji lughah. Kalau tidak dia takkan mampu untuk mengerti tentang qiraat tersebut. Kalau hanya menghafal, maka dia hanya menjadi naqil al-qiraat. Hanya sekadar naqil saja. Dia cuma naqal balik. Tapi dia pun tak faham tentang apa. Orang panggil apa? Macam seorang yang menghafal minhaj, kemudian dia pun tak faham apa yang dalam minhaj. Dia faham apa dalam minhaj, keluar dari minhaj ni tak erti lah. Dia panggil himar minhaj, keldai minhaj, mengapai minhaj. Jadi dia dalam hati Allah, terutama ilmu Quran. Yang kedua ilmu hadis. Ilmu hadis juga banyak perkara yang patut kita tahu. Sebab guru dari hadis, berkenaan dengan ilmu mustalah hadis, ilmu berkenaan dengan nasakh mansukh dalam hadis. Seperti kitab Al-Mu'tabar, Al-I'tibar fi nasikh wal mansukh, hadis Imam Al-Hazimi. Nak tahu hadis mana nasikh, hadis mana mansukh. Hadis berkenaan dengan pegang kemaluan tak pakai kat sembahyang. Dengan Nabi sebut kata kalau pegang kemaluan seumpama sama lah dengan pegang hidung. Pegang hidung sama, Nabi sebut. Maksudnya abang kata satu anggota badan. Hadis itu mansukh. Dinasahkan dengan hadis yang lain. Hadis yang mengatakan bahawa pegang kemaluan akan batal sembahyang, batal air sembahyang. Sekali lah sembahyang. Itu ada.
Ada seorang lelaki nama dia Rasul Dahri. Kenal tak? Orang Singapura kenal tak? Rasul Dahri. Rasul Dahri ni diharamkan masuk ke Malaysia. Singapura membenarkan lagi sebab dia orang Singapura. Sebab kalau Singapura haram tu, dia kena duduk dalam selat nakal lah. Dia kena duduk dalam rumah ni. Rasul Dahri ni antara orang yang pening dan tidak mengerti tentang ilmu nasi masuk. Sebab tu dia berpulang hukum dekat anak-anak murid dia. Dia cerita apa? Ambil sembahyang, pegang maluan, silakan, tidak ada masalah. Ya, kalau ada mazhab yang mengatakan sedemikian, bincang balik mana yang lebih kuat dalam masalah tersebut. Sesuaikah dikeluarkan pandangan tadi? Maksudnya sebab tidak semua kalam perlu untuk kita nafalkan. Sebab tu kata Nabi SAW, kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Dia tak cukup kita kata orang ni sebagai penipu. Semua hak dia dengar, semua hak dia mengaji, semua nak cerita ke orang. Boleh kata penipu kan? Sebab apa? Sebab tak reti nak letak dengan wakat. Wakat kena tahu. Jadi bila mengaji ilmu, kita tahu ilmu umum lah. Saya tak perlu sebut semua. Semua ilmu yang kita mengaji 3 hari yang lepas, lurah, ilmu nahwu, ilmu saraf, masuk dalam lurah tadi, ilmu fiqh, usul fiqh, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, ilmu hadis, sunnah dengan hadis sama, ilmu tasawuf. Semua tadi wajib untuk dipelajari oleh seorang yang bergelar untuk ilmu agama. Ustaz, macam mana nak habis masa Ustaz? 4 tahun mana cukup Ustaz? Habis tu memang tak cukup pun. Dah tahu tak cukup. Lepas tu sambunglah lagi. Dah habis 4 tahun, sambung lagi, mengaji lagi untuk bagi kita rasa cukup dah lagi ni kita ni. Biar diri rasa tak cukup. Lepas tu Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata apa? Lagi banyak aku mengaji, lagi banyak aku rasa jahil. Faham tak? Dia bukan lagi banyak kita mengaji rasa kemah lagi, lagi syok kemah lagi. Lagi dapat PhD, lagi rasa habis dah ni. Pengajian habis dah, kan? PhD, kan? Jadi yang tu sepatutnya kena letak dalam hati kita. Sudah, tu semua ilmu yang kita cerita sebelum ni kita mengaji semua sekali dan tambah sedikit. Itu doktor-doktor akan kata, Ustaz, kami tahu kan? Kami macam nak jadi sampai peringkat macam tu. Allah Ta'ala boleh pilih siapa yang dia kendaki. Syekh Yusri boleh buat, ada contoh. Dia makan aish, kita makan roti, makan nasi. Nasi dengan aish mana kenyang lagi, duduk kenyang, kan? Tapi masing-masing perut orang Melayu kenyang dengan nasi. Dia tak? Perut orang Arab kenyang dengan aish. Maksudnya ada orang boleh buat benda tu, padahal kita tak mampu untuk buat benda yang sama macam dia buat. Mungkin boleh buat, tapi dulu zaman masa kenal panjang dan manhaj kena dan akal yang kata disebut tadi, akal raja, akal dah insya-Allah cerdik. Kemudian orang panggil apa? Mudawamah wal ilham, Syekhul Fattah, dan kemudian kutubus sihah. Semua dah ada dan lengkap insya-Allah. Kalau kita dah ada keempat-empat faktor ini, mungkin untuk jadi alim, mungkin. Tapi itu macam Syekh Ustaz Airul kata tadi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Siapa yang Allah Ta'ala nak bagi dia jadi orang yang baik, Allah Ta'ala akan jadi dia orang yang alim. Maksudnya orang alim pilihan Allah. Man yuridillah, siapa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Baik, jadi dalam hati Allah. Satu lagi ilmu yang perlu untuk diketahui oleh semua, yang kadang tidak diberi perhatian, ilmu usul dakwah. Usul dakwah sangat penting dan meletakkan benda pada wakil. Lepas tu kata Syekh Ali Jumaah dalam kitab berkenaan ihtiram, dia tulis satu makalah berkenaan ihtiram at-turas Islami, ada tahdidi wajib al-waqt, untuk kita berhadapan dengan apa yang perlu pada zaman sekarang. Ramai yang silap baca kitab turas, faham dalam turas, tak kenal dengan wakil, letak bukan pada zaman ni. Ni ada seorang lelaki lah, saya tak mahu sebut nama apa, hak yang disebut oleh Azam tadi, haram. Siapa tengok dia faham. Ada haram 3 kali. Dia kata apa? Dia kata, jangan kata kami literalis. Tahu literalis apa? Literalis ni orang yang hanya mengambil dengan tulisan zahir. Kenapa dia kata seorang menganggap kami ni literalis? Kerana mengatakan bahawa kami ni mengambil terus daripada nas, tidak lihat pada wakat. Dia kata mana yang kena ikut? Nas kena ikut wakat atau wakat kena ikut nas? Oh, sedap kalamnya lah. Orang dengar syok kan, padahal bengong. Kalam bengong. Kalau orang yang tidak mengaji betul-betul, dia dengar kalam ni terus terpengaruh. Betul ke? Nas lah kena ikut, wakat lah kena ikut nas, bukan nas ikut wakat. Dia kata jangan sampai kami kata kepada kalian sebagai rasionalis. Hanya rasional. Golongan rasional ni maksudnya tengok sesuai guna, tak sesuai tak guna.
kami dikata literalist, kamu rationalist. Dua-dua tak kena. Jadi dia kata macam mana? Nas bukan kena ikut wakil, wakil yang kena ikut nas. Betul ke kalam tadi? Kalamul haq yuradu bihil batil. Faham tak? Betul. Kalam betul, tapi maksud tak kena. Tak kena tak mana? Seolah-olah nak kena letak kata pakai nas biji, nas tu memang kalau tak kena dengan wakil, tak kena dengan nas waktu tu memang nafi tu wakil. Maksudnya tak betul. Sekarang ni kita kata apa dalam Quran? Ya, Al-Quran turun dengan wakil. Sampai akhir zaman Quran akan sesuai dengan wakil, mengikut zaman tersebut. Sebab tu fiqh yang taghayyar bitaghayyuriz zaman wal makan, tidak wal bi'ah. Fiqh akan berbeza-beza. Hukum sama tak? Sama, tapi akan berubah hukum. Al-Imam Asy-Syafi'i ketika mana di Iraq keluarkan hukum pegang perempuan, ambil sembahyang, terpegang perempuan, tak batal sembahyang. Tapi sampai di Mesir, melihat keadaan di Mesir, wakil di Mesir, berpulang hukum, batal pula sembahyang. Faham? Jadi macam mana? Sebab apa? Sebab melihat wakil. Jadi kalau orang kata seolah-olah, kalau kata baca nas semata-mata kemudian tidak melihat pada wakil, wakil tu kena ikut nas berkali, maksud orang ni tidak memahami tentang ilmu wakil yang sebenarnya. Wakil itu memang bersesuaian dengan ilmu nas. Tidak ada masalah, tidak ada pertentangan. Tak perlu ada istilah nas, wakil kena ikut nas, nas kena ikut wakil. Tak perlu ada istilah. Al-Quran dan hadis seolah-olah kalau kata macam tu, Al-Quran dan hadis seolah-olah hanya sesuai pada zaman tertentu. Seolah-olah kita nak letak zaman tu pada zaman nubuah. Tak kenal. Faham tak? Contoh apa dia? Yang nak letak hadis pada zaman nubuah tak sesuai pada zaman lah. Ada tak? Contoh hadis dia? Ada? Ada kan nak kata zaman Nabi sebut, tiba-tiba tak kenal zaman lah? Tak ada ni. Nak apa? Sesuai dengan sepanjang zaman. Itu macam mana boleh istilah kata wakil kena ikut nas, nas kena ikut wakil. Orang panggil dalam bahasa Arab ni robawah. Tengok. Itu dah bahasa. Ada doktor. Doktor tak menjadi sebagai satu sandaran kata kamu cerdik. Kadang-kadang orang kampung lebih cerdik daripada kamu dalam satu-satu masalah. Ada seorang Pak Long, tengok kawan tu main sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun sapu. Ada seorang ni lah, Pak Long ni tak mau cerita sama dia. Dia main kata kat pakcik, sapu bukan tidak ada di dalam sunnah. Hadhi bid'atun wala fitnah. Kalau saya tambah fitnah.